Alhamdulillah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma aftah alaina futuhal arifin al-hikmah waftah alaina ladunna ilma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Alhamdulillah, kita sambung perkara keempat yang mesti kita lakukan. Yang kita dah bincang tu pertama, kedua, ketiga, dan ini yang keempat daripada bab yang ke-9 dan kiranya penghujung kepada kitab ni lah. Penghujung, kira bab ke-10 ni dah kira doa sahaja, kira habis lah. Jadi terpulang lah pada tuan-tuan macam mana nanti kan, nak saya sambung kitab lain ke kan, atau macam mana lah, tengoklah. Entah apa-apa maklum saya balik lah, InsyaAllah nah. Jadi saya sambung malam ni perkara yang keempat, iaitu janganlah mengumpul harta dunia lebih daripada keperluanmu untuk 1 tahun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri menyediakan bekalan yang sebanyak itu sahaja untuk sebahagian isteri-isteri baginda yang lebih ampuh imannya. Hanya disediakan bekalan untuk sehari setengah sahaja. Ini maknanya nak faham uswatun hasanah kita kan. Maksudnya nak ikut-ikutan kita ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya yang keempat ni nak bicara yang ni je, tak habis. Cerita tentang harta dunia, tentang dunia itu sendiri. Jangan kita menyimpan ataupun mengumpul harta dunia ni lebih daripada keperluan. Cuma di sana adalah perbincangan, keperluan tu tak sama setiap orang, tu je. Setiap orang ni keperluan dia tak sama. Contohnya keperluan orang bujang dengan keperluan orang yang berumah tangga tak sama kan. Keperluan orang berumah tangga yang anaknya 2 dengan anaknya 5 tak sama. Keperluan rumah tangga yang anaknya semua di universiti, perbelanjaan banyak, tak sama dengan yang masih di sekolah rendah. Kita nak faham macam tu lah. Jadi kita tak boleh pukul rata. Kan, dia tak boleh pukul rata, kata kamu mesti macam ni, bagian-bagian je. Aku pun banyak ni cukup, kadang-kadang kamu tak cukup. Memanglah cukup, dia seorang, kita ada 5 orang. Kan, dia anak tak sekolah lagi, kita anak semua sekolah, makan minum lagi, perbelanjaan sekolah lagi. Macam itulah nak tengok keperluan. Itu dari sudut sara rumah tangga, sara dirilah kiranya. Dia tak sama. Jadi bila nak kita faham keperluan ni, kita tengok pula sejauh mana pula keperluan itu tidak sampai menafikan kecintaan kepada dunia, menafikan zuhud, tidak cinta dunia. Maksudnya ada perkara-perkara yang kita tak boleh elak, mesti ada. Sebagai contohnya, dia tidaklah jadi sebagai sesuatu yang nak faham macam mana lah. Bukanlah mesti kalau ada tu jadi satu kesalahan pula. Contoh begitu. Contohlah zaman-zaman sekarang ni kan, kalau kita ambil contoh surau lah, masjid sudah. Kalau kita nak samakan dengan keperluan zaman Rasulullah tu, dia tak sama lah. Zaman kita ni ada aircon, paling kurang pun ada kipas kan, ada kapet lagi. Jadi kalau nak kira itu pun dah tak sama dah. Jadi kenapa tak sama? Keperluan semasa kita tu nampak berbeza, tetapi tidak menafikan bahawa kita ni masih lagi duduk pada tidak cinta dunia lah. Jangan pula nanti ada orang kata, dulu tak ada pakai aircon, sekarang pakai aircon, ni cinta dunia ni. Tak macam tu. Dia keperluan semasa kan. Macam itulah nak faham. Tetapi maksudnya nak memahami bagaimana supaya kita faham tentang dunia dan harta ni, dia tak boleh tidak kita kena kembali kepada bab syariat. Kena selesai syariat dulu.
Jadi jalan nak faham ni sampai dapat sifat ni, dia syariat, tarikat, hakikat, makrifat, tu jalan dia. Selalu orang akan dengar istilah-istilah ni macam orang rasa macam berat sangat. Dia tak berat sebenarnya. Kalau kita cuba memahaminya secara mudah, dia tak berat. Kan? Yang jadi berat tu sebab kita tak faham. Jadi kenapa tak faham? Orang duk cerita makrifat dulu, atau orang mungkin cerita hakikat dulu. Itu yang dia tak faham. Dia tak boleh cerita hakikat makrifat ni selagi mana tak lepas syariat. Sebab tu mana nak faham ni, maksud saya nak faham tentang harta dunia ni mesti lepas syariat dulu. Dia tahu hukum dia di situ macam mana. Kan macam mana yang dimaksudkan keperluan tadi, macam mana yang dimaksudkan, maksudnya harta dunia tu sendiri tu sebagai apa, dunia tu bagaimana, akhirat tu tempat apa. Dia kita nak tahu tu, tak boleh tidak kita kena memahami syariat. Itu jalannya. Kan kita bagi ni nak tutup kitab ni, itu nak bagi faham balik kan kita kan. Bila memahami syariat, maksudnya apa? Tak boleh tidak kena belajar. Dia tak ada pilihan. Jadi kalau mula-mula sekali, maksudnya belajar pun kita tak mahu tempuh, dia tak akan dapatlah cerita tarikat semua. Tak boleh. Tak boleh. Itu syarat dia. Jadi kita nak masuk kepada pengenalan diri kita kepada Allah tu, kena masuk pada syariat. Okey, apa itu syariat? Kan? Jauh sangat lari daripada nak faham kumpul harta, jangan kumpul harta. Tiba-tiba dengan syariat. Pasal apa? Pasal cerita ni kita boleh faham bila kita ikut syariat lah. Macam mana kita nak faham kat orang kata kamu jangan cerita harta, kamu tak boleh kumpul harta, kan? Kita siap bagi dia alhaqumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kan kita dah kata ni, kamu dengan dunia ni, kamu akan berlumba-lumba dengan dunia ni sampai kamu masuk dalam kubur ni. Dia buat tak peduli. Pasal apa dia tak peduli? Sebab dia tak tahu apa yang kita maksudkan. Sebab dia tak kenal Allah. Bila dia tak kenal Allah Ta'ala, macam mana dia nak faham yang harta dunia ni adalah pinjaman daripada Allah? Kan? Dia tak kenal Allah. Boleh dengar ke ni? Hujan ni? Boleh? Tak dengar lah? Boleh? Boleh kan? Sebab hujan ni, kalau hujan lebat, kita tak boleh lawan suara hujan. Adab kita dengan hujan ni tak boleh lawan suara. Tu saya tanya tu. Saya tak boleh tinggi suara nak lawan, tak boleh. Kita kena suara macam biasa je. Tu tanya dengar lah. Kalau dengar tak apalah kan. Kalau tak dengar tu kena perhati betul ya. Okey, balik kepada tadi. Bila tak tempuh, tak memahami syariat, maksud tak memahami syariat ni, dia tak mau belajar. Macam mana dia nak tahu tentang dunia? Sebab kita tahu tentang dunia dan isi dunia adalah milik Allah Ta'ala bila kita duduk mengaji bab tauhid. Kan? Sebab tu dia ada 3 ilmu pula dalam syariat ni. Ada tauhid, ada fiqh, ada tasawuf. Ilmu tauhid ni untuk kita belajar keyakinan kita kepada Allah tu. Keyakinan. Bila kita keyakinan, ambil pada tajuk kita ni, yang sikit ni, kita yakin bahawa yang ada kat kita semua ni Allah punya. Dan rezeki yang kita dapat ni semua Allah yang bagi. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Semua makhluk yang melata ni Allah dah jamin rezeki kat atas dia. Mana kita yakin siapa bagi rezeki ni? Allah. Mana nak dapat yakin ni? Bila kita tempuh jalan tauhid. Sebab tu kita mengaji tauhid ni untuk mendapat keyakinan. Bila kita sudah ada keyakinan, kita kena tempuh pula jalan untuk memahami perkara-perkara lahiriah. Mana ibadah lahiriah? Apa, macam mana jalan dia? Ialah ilmu fiqh. Baru kita faham pula harta tu macam mana pula. Kalau seorang tu ada harta, dia nak buat apa bila harta tu lebih? Bila harta tu sampai satu tahap, contohnya melebihi, kalau ukuran sekarang lebih kurang katalah 18,000 macam tu, dia kena keluar zakat. Berapa banyak pula kena keluar zakat? 2.5%. Ini semua kena belajar. Kita tak boleh nak bincang tentang jangan kumpul harta kalau tak faham syariat dia. Kemudian kalau dia meninggal dunia pula, kalau dia tak hibah lagi harta tu, kan, kalau dia tak hibah lagi, dia tak hadiah pada siapa-siapa, lepas tu dia tinggal harta, kan, kemudian timbul pula masalah anak-anak dia tinggal, macam mana nak buat pula? Nak tempuh jalan apa pula? Nak tempuh jalan faraid pula. Ini semua kena tempuh ilmu lah.
Baru kita faham. Kalau tidak, macam mana kita nak faham tentang harta dunia? Kalau tidak, kita duk ambil semacam ya. Kita ambil semacam, walaupun patut keluar zakat, kita tak keluarkan zakat, kan? Walaupun patut kita ada lebih, sepatutnya kita dah bagi kepada orang yang memerlukan, kepada orang yang susah, kepada fakir, kepada miskin, kepada orang yang belajar, kepada orang yang memerlukan. Apa-apa sajalah yang fi sabilillah, kita tak mau keluarkan sebab kita rasa kita punya. Kan? Macam tu. Kemudian ada ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf ni kita nak belajar tentang hati. Jadi 3 perkara ni dia tak boleh kita pisahkan, tak boleh. Saya ambil contoh satu, bab wuduk. Bab wuduk tu nak faham ilmu apa? Ilmu fiqh. Tapi walaupun wuduk tu bab ilmu fiqh, tetapi dalam bab wuduk ni ada 3 ilmu. Sebab apa ada 3 ilmu? Bila kita ambil wuduk, kita niat berwuduk tu kerana Allah Subhanahu Wa Taala, itu bab keyakinan. Itu bab tauhid. Kalau kita ambil wuduk, kita tak niat kerana Allah Ta'ala, mana tak ada keyakinan, tak ada tauhid, dia jadi rosak. Contoh macam tu kan. Kemudian kita pun ambil wuduk tu ialah fiqh. Kemudian bila kita dah basuh muka tu, basuh muka tangan tu, fiqh lah. Kemudian bila kita basuh muka tu, sebenarnya apa? Gugur dosa-dosa yang berlaku di bahagian muka kita ni. Gugur dosa-dosa yang berlaku di tangan kita ni. Gugur dosa-dosa yang berlaku di kepala kita ni. Gugur dosa-dosa telinga kita ni. Gugur dosa-dosa kaki kita ni. Ini simbolik kepada apa? Pembersihan hati, menggugurkan dosa ialah ilmu tasawuf. Itu cerita bab wuduk je tu. Belum cerita lagi bab besar lagi. Bab negara, bab ekonomi, bab menguruskan harta benda. Nampak? Sikit je tu kan. Tapi nak faham ini dengan balik dari syariat lah. Bukan ini saja. Apa saja pun dalam perbincangan kita, dia mesti balik kepada syariat. Dia mesti lepas ilmu ni. Tapi kalau dia tak mengaji yang ni, dia masalah. Dia mengaji hadis contohnya. Okey, baiklah. Tapi dia tak mengaji fiqh, tak kena. Kan? Dia mengaji tafsir Quran contoh. Baguslah, bagus tak? Memang bagus. Tapi dia tak tahu mengaji bab wuduk. Dia tak tahu macam mana nak istinja. Dia tak tahu kalau tak ada air nak buat macam mana. Dan dia tak tahu pula kalau kata istinja dengan batu, macam mana nak guna batu tu, batu yang macam mana. Macam mana lah praktikalnya, dia tak tahu. Tapi dia belajar ilmu lain. Jadi dia dah melangkau satu ilmu, kan? Dia dapat ilmu lain sehingga dia tak faham ilmu yang sepatutnya. Itu dah dikatakan fardu ain. Itulah makna dari ilmu syariat. Sebab tu ramai orang ni, dia tak peduli bila ayah dia meninggal je contohnya kan. Dia bolok semua harta. Kan? Ayah dia tinggal harta, dia bolok semua harta. Bila tanya kena semua harta, apa peduli apa aku punya. Aku yang jaga ayah dulu. Dulu korang kan tahu apa? Dia kira macam tu. Dia kira dia jaga ayah dia. Dia jaga mak dia. Sedangkan dia tahu tak hak dia macam mana. Dia tak tahu. Kalau dia bagi tahu, dia keluar parang lah. Yang datang ada ilmu nak pergi terang kan sebenarnya begini-begini kena faraid ni. Tak ni. Faraid tak faraid, aku faraid kamu dulu dia kata. Masa apa jadi macam tu? Sebab dia tak mengaji. Sebetulnya nak tak nak, dia mesti memahami syariat dulu. Dan bila kata memahami syariat, syariat itu adalah peraturan. Baru kita boleh faham macam mana nak kumpul harta, nak kumpul macam mana. Banyak mana yang kita boleh ada. Kita keperluan kita RM1,000, kita letak sebulan belanja kita RM10,000. Itu dah masalah. Masalah lah. Kan dia perlu RM1,000 tapi dia ada RM9,000 lagi lebih. Nak buat apa tu? Contoh lebihan tu banyak. Sekarang keperluan dia RM1,000, maka dia guna RM1,000 lah. Yang lagi RM8,000 dia nak buat apa? Dia pergi ke lain. Dia pergi ke lain kan. Dia belanja untuk keperluan-keperluan lain, maksudnya untuk orang lain, manfaat orang lain. Khairun nas man yanfa'un nas. Sebaik-baik manusia yang banyak beri manfaat sesama manusia. Maka Allah terbitkan situ, selain daripada dia keluar zakat, maka dia ada sedekah, dia ada infak dan sebagainya. Ini kalau dia faham. Kalau dia tak faham, dia tak boleh hidup macam tu. Dia tak boleh nak amalkan apa yang kita sebut ni. Jadi peraturan. Bila kita kata peraturan, kita rasa susah. Takkan tak boleh kumpul harta. Takkan tak boleh ada harta kot. Dia faham macam tu pula. Bukan tak boleh sebenarnya. Bukan tak boleh. Tapi ikut keperluan. Keperluan kita apa? Contoh satu orang kan, rumah dia ada 5 bilik contoh. Ada 10 bilik sekalipun. Ini melampau tak? Anak dia ada 20. Kita duk tuduh dia kata rumah dia melaut-laut. Dia kata. Tanya dia dulu, anak dia berapa? Anak saya 20. Isteri ada 2, dia kata duduk sini. Kita tengok macam tu. Kan? Jadi nak faham ni dia kena tempuh ilmu. Kalau tak faham, maka dia tak boleh nak memahami orang.
Kan? Sama gak dia kalau dia jenis makan minum ke apa kan? Macam mana pula cara makan minum tu, dia nak samakan makan minum dia dengan anak, tak boleh. Kan dia punya keperluan dia tak sama dengan anak dia. Anak yang bayi takkan bayi makan tom yum, bayi dia makan minum susu. Yang baru lahir dia minum susu. Kita ni katalah makan tom yum kan, tom yum berapa ringgit tak sampai 10 ringgit lah kata. Susu setong dah berapa? Mau 40 ringgit. Boleh kita kata macam ni tak adil lah, yang kecil 40 ringgit kita 10 ringgit. Sebab dia tak faham. Kalau dia faham, dia tahulah sebenarnya dia akan nampak membahagikan keperluan ni pun dia tak sama. Macam anak di sekolah rendah kan, takkan kita nak bagi dia belanja 10 ringgit sehari kot. Tak tahulah, aku ada orang bagi macam tu kan. Tentu tak samalah anak yang sekolah rendahnya perbelanjaan yang di sekolah menengah dan di universiti lagi tak sama. Sebab cara makan dia pun tak sama, cara keperluan dia pun tak sama, buku dia pun tak sama. Benda-benda macam ni kita nak faham. Jadi dia mesti suluh dengan ilmu. Sebab tu ada syariat, mana ke peraturan. Sebab tu kita dengar macam rasa macam berat peraturan syariat ni. Sebenarnya tak berat. Macam kita kecil-kecil dulu kan, kita kecil duk merangkak macam tu, nak pergi kat tangga. Rumah-rumah dulu kan ada tangga. Mak kita pun dia, kalau mak kita dia bising lah dulu, duduk marah kita kan, dia halang kita. Bila dia halang kita pergi kat tangga, apa akan berlaku pada kita? Kita menangis. Sebab kita tak faham sebenarnya mak kita tak nak bagi kita jatuh tangga. Kita menangis tak? Tersesa masa tu sebab kita punya hasrat nak pergi ke tangga tu. Tiba-tiba dia halang, kita menangis lah. Sebab kita rasa macam, yalah tak faham lah. Aku nak pergi tangga, mak aku tak bagi kan. Macam tu dengan syariat, kita rasa apa Allah tak bagi aku ambil banyak ni, suka hati aku nak ambil banyak mana pun. Kan? Sebab kita tak faham. Allah yang faham tentang kita. Jadi Allah letakkan peraturan. Sebab Allah jadikan kita, maka dia letakkan peraturan kepada kita supaya kita ni selamat dunia akhirat. Tu sebab kita tengok benda-benda yang perkara yang kita tengok macam yang Allah larang ni, Allah haramkan, kita pada kita lah memang kita tak boleh terima. Sebab kita tengok dengan mata kepala kita tak boleh terima. Tapi sebenarnya adalah kebaikan untuk kita. Benda perkara yang Allah haramkan tu untuk kebaikan kita. Tapi kita tak faham dengar. Jadi dia mesti menempuh syariat baru boleh faham ni. Macam mana boleh dia hidup macam ni? Macam mana Rasulullah tunjuk ni? Ini belum lagi ni baru ilmu dia. Dia mesti sampai kepada perkara yang kita sebut tadi hakikat, baru dia boleh dapat di lazat. Dia tak sampai lagi. Sebab tu lepas syariat kita faham ilmu. Kalau ilmu tak lepas, ngaji tauhid tak habis, ngaji fiqh tak habis, ngaji tasawuf tak habis, tak cerita yang lain, tak boleh buat apa. Itu memang tak boleh. Syarat dia macam tu. Jadi kat ya saya. Ya. Dia bila kita buka bab tadabbur ni kan, dia dah kira sebagai ilmu yang kira macam tambahan kemudian. Dia maksudnya kita mesti selesai dulu tauhid dulu. Mengaji fiqh, mengaji tasawuf, dia dah komplit ataupun seiring sejalan. Dia buka bab tadabbur atau dia mengaji bab hadis dalam masa yang sama berjalan fardu ain. Tak apa. Tapi kalau dia tinggalkan fardu ain, tiba-tiba dia cerita bab tadabbur, jadi akan jadi masalah. Nak kan masalah. Gimana saya pergi tadabbur Quran? Bagus, memang bagus. Tapi dia tak tahu bab istinja, tak tahu bab wuduk, tak tahu bab tayamum, tak tahu bab soal mani mayat, tak tahu bab solat jenazah, tak tahu. Dia handal dalam tadabbur, hari tu orang suruh dia jadi imam, ayah dia meninggal, so jadi imam solat jenazah. Saya tak boleh. Kenapa apa tak boleh? Hang tadabbur saja. Dia kata itu lain, saya ini lain. Tak. Inilah yang antara dia memahami ilmu fardu ain tu, itu keutamaan kepada setiap diri sebab dia ain. Sebab tu letak ain. Jangan salah faham lah, kita memang kena belajar tu. Kita kena pergi tadabbur, kita kena tengok hadis kan. Tapi jangan mengabaikan fardu ain. Jadi bila dia bertadabbur, ambil contoh tadi kan, bertadabbur, satunya di mana tauhid dalam bertadabbur tu, sebab dia bertadabbur tu kan, dia pegang Quran tu kerana Allah tu tauhid. Kan, bab fiqhnya dia kena ada wudu, dia kena ada adab kan. Kemudian bila dia bertadabbur tu, maksudnya apa? Salah satu fungsi lagi ialah nak membersihkan hati.
Jadi kalau awal-awal lagi dia tadabbur, dia tak selesai fardu ain, dia faham tak dia nak membincang atau bertadabbur ayat-ayat Quran ni atas niat kerana apa? Boleh jadi niat dia kerana dia nak tunjuk dia bagus, atau dia nak berhujah dengan orang, atau dia nak cari dalil untuk belasah orang, atau dia nak tafsir sendiri, lagi salah. Itu yang bahaya tu. Sebab tu kena belajar dulu. Kalau tidak nanti dia tak faham mana satu ayat yang muhkam, mana satu ayat mutasyabihat. Dia ada ayat-ayat yang muhkam, ayat hukum. Wa aqimus solah tu ayat-ayat hukum, jelas dan terang lagi. Kan? Ni yang menjawab persoalan tu kan. Sama juga wa atuz zakah, sama juga, sama ada solat ataupun zakat, ada perintah yang kita faham. Tak ada orang pun boleh kata betul ke perintah? Betul, itu perintah Allah, namanya ayat muhkam. Tapi bila kita bertemu dengan ayat Ar-Rahman ala arsy istawa sebagai contoh, itu ayat mutasyabihat. Jadi sebab tu ada orang kata dia salaf. Dia kata dia golongan salaf kan, dia salafi. Kalau dia betul salafi, dia tak akan bincang ayat tu. Dia diam je, Allahu alam, tu baru betul. Dia diam je. Tapi bila dia mengaku dia tu ialah salaf, sebagai contoh lah ni kan, tapi dia mengatakan benarlah seperti mana ayat tu, tak boleh macam tu. Tak boleh macam tu. Sebab dalam masa yang sama ayat Quran juga, laisa kamitslihi syai'un. Kalau Ar-Rahman ala arsy istawa tu cerita pasal istawa kan, istiwa ni kan, bersemayam kan di langit. Macam mana dengan ayat Quran yang Allah kata tadi laisa kamitslihi syai'un? Ayat Quran juga tidak menyerupai Allah tu dengan sesuatu apa pun. Ataupun pada Al-Ikhlas, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tu kita boleh nak sebanding dengan apa? Sebab tu kita bila mengaji, sebab isu sekarang minta maaf dah, masalah isu kan, tiba-tiba ada orang tuduh kita ni yang mengaji sifat 20 ni masalah. Mana boleh tuduh macam tu? Jadi bila kita tuduh orang mengaji sifat 20 ni sebagai sesat, maknanya ulama-ulama dulu sesat. Sebenarnya mudah je. Kalau kita mengaji sifat 20 ni kan, kita ambil bab wujud, bab nafsiyah. Bila kita faham sifat nafsiyah, sifat wujud kan, kita akan jelas sejelas-jelasnya tentang keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan, macam mana sejelas-jelasnya? Sebab bila kita mengaji bab wujud tu, macam mana nak faham? Allah itu, dia, kita ambil sifat-sifat lain, qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadis, qiyabuhu bin nafsi, wahdaniyah. Bila wujud Allah Ta'ala, wujud macam mana? Yang qidam, yang sedia wujud. Dia tak perlu kepada permulaan. Sebab dia tidak bermula daripada tiada. Macam mana jawab tu pada khidam? Kan? Jadi kalau kita mengaji ni tu, sebenarnya kita akan faham sepaham-pahamnya. Sebab tu kena tempuh ilmu fardu ain juga. Kecuali kalau dia kata dia tak ngaji sifat 20 pun dia boleh faham, tak apa lah. Tapi boleh faham ke kalau kita ngaji? Kalau kita nak faham bahawa Allah, nak yakin kepada Allah tu seyakin-yakinnya, nanti kita akan bercampur aduk dengan banyak benda. Nanti kita kata perlu tempat lah apa, kata Allah dia tidak perlukan tempat. Allah tak perlukan ruang, Allah tak perlukan jirim, Allah tak perlukan jisim, Allah tak perlukan masa, hatta lintasan hati pun tak boleh. Sebab itu ditegaskan situ dalam Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, Allah Maha Esa. Hatta kita buat macam ni kan, kita buat macam ni kan, buat macam ni. Ini pun sebenarnya nak bagi fahamnya, bukan macam ni. Kalau macam ni rosak dah akidah kita. Ini satu, ni jari macam ni ke? Tak. Cuma nak faham Esa tu kan, pada bahasa kita satu macam ni lah. Bukan ini sebagai apa orang kata lambang saja kan, nak faham. Sebab tu kita buat macam ni, nak menunjukkan keesaan tu. Tapi sebenarnya keesaan tu bahasa kita satu. Kenapa guna Esa? Sebab tak ada bahasa yang orang nak kata ini kita nak kata apa, ini satu contoh. Tak boleh kata, boleh kata satu, boleh nak kata Esa, tak boleh. Kan Esa tu hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kita guna macam ni sebagai nak faham, supaya orang boleh faham. Ni jadi panjang kan, dia jadi panjang. Pasal dia mesti tempuh tauhid, fiqh, tasawuf, lepas tu dia mengaji yang lain, tak apa. Hari ni bila dia terjun terus pengajian yang lain kan, dia mengabaikan yang sepatut dia belajar, memang jam. Contohlah macam tasawuf kan, dia tak belajar penawar bagi hati, tiba-tiba dia nak belajar hikam. Tak boleh. Tak boleh, dia mesti belajar penawar bagi hati dulu, baru dia boleh belajar kitab lain. Dia terjun bab hikam, dia tak belajar penawar bagi hati. Boleh ke? Tak boleh tu. Dia memang ni pening lah, lama dia jadi susah. Tu yang hari ni timbul, tiba-tiba nak cerita makrifat, sedangkan syariat tak lepas. Saya ulang balik lah tadi pelajaran tadi, ni tak habis kan. Jadi bila kata syariat, jadi bila dia memahami syariat, dia mesti belajar 3 ilmu tu.
Lepas tu baru tarikat. Tarikat ni orang salah faham. Orang ingat tarikat ni apa ke? Tarikat ni bila kita mengamalkan saja hukum hakam Allah tadi, kan, sama ada yang wajib atau sunat, dan meninggalkan yang haram dan makruh, kan, dan menjadikan yang harus tu sebagai ibadah. Bila kita mengamalkan ilmu tu, itu nama tarikat. Ya, dia jalankan amalan tu, tarikat lah. Jalan, torik, jalan. Tapi bila seorang tu dia tahu semayang tu wajib, dia tak semayang, dia tak bertarikat lah. Itu tarikat tu. Kalau dulu saya pernah sebut kan, kalau salah faham nanti kan, secara mudah kesimpulannya, tarikat tu bila kita mengamalkan rukun Islam dan rukun iman, tarikat lah. Tarik lah kan. Pasal dalam rukun Islam semayang kan, ada semayang kan, dia mesti semayang. Bila dia semayang, tarik lah. Bila dia menempuh jalan tu, macam mana dengan kalau kita faham tarikat-tarikat seperti Naqsyabandiyah, Satariyah, Ahmadiyah, ini tarikat sunat. Ini tarikat ni dia amalan sunat pada zikir dan mujahadah. Nak ambil boleh, tak ambil pun tak apa. Kalau kita rasa dah boleh amal yang wajib, kita boleh ambil yang sunat. Contohlah, kita dah sembahyang maghrib, baru boleh sembahyang sunat maghrib. Kita dah sembahyang maghrib, baru kita sembahyang sunat selepas maghrib, ba'diyah. Takkan dia datang, hang sembahyang apa? Sembahyang sunat ba'diyah. Maghrib dah. Tak apa, saya ambil solat sunat je. Oh, tak boleh. Contohlah kan. Takkan dia ambil tarikat sunat, sedangkan yang wajib dia tak buat. Sembahyang dia tak buat, tapi dia duk amal tarikat. Zikir kuat, beratus-ratus ribu zikir. Sembahyang tak? Sembahyang lambat? Sembahyang tak? Tak campur dengan orang. Problem. Sebab dia faham macam tu salah faham. Sebab tu kena mengaji ni kena tepat. Dia tak boleh kita main agak-agak, tak boleh. Secara jelasnya kita terang ni ialah nak maksudkan bila dia amal yang wajib tadi, maka itu dah kira tarikat. Bila dia beramal, dia akan pergi kepada merasai ataupun menemui hakikat. Macam mana nak faham hakikat ni? Okey, kita mengaji, dia sebenarnya aku nak cerita hakikat ni macam orang yang dapat rasa ni, macam sahabat-sahabat dulu kan, sahabat-sahabat Nabi dulu kan, semua tinggi-tinggi. Sebenarnya kita ni orang mukharrabin. Kita ni pun sebenarnya ada, tapi kita pun tak perasan. Contoh, saya bagi contoh mudah je kan. Ada orang tak tahu mengaji rasa macam sedih sangat tak mengaji kan. Dia dah sampai hakikat tu sebenarnya. Dia dah ada rasa halawatul iman tu. Orang yang ada halawatul iman, ada rasa beriman, dia sedap dengan iman, sedap dengan amal, sedap dengan ilmu. Maksudnya apa? Dia dah sampailah tu. Dia dah keluar pada tarikat ni, dia naik hakikat. Ya, bila kita zikir sedap Allah, pasal kita dah sampai lah tu. Cuma kita tak perasan. Satu hari tak baca Quran, tak baca Quran lagi hari ni. Nampak? Dia kata rasa dah. Pasal apa kita susah nak tinggal? Sebab dah dapat rasa. Walaupun rasa kita tak samalah macam rasa orang yang hebat-hebat kan. Ni cerita rasa kita lah, rasa kita. Mana nak sama dengan rasa, nak dibandingkan orang yang hebat-hebat, tak ada lah. Tapi ada rasa tu. Sebab tu dia pergi mana-mana. Dia dah biasa istiqamah, datang surau, datang masjid. Dia pergilah mana pun, dia cari masjid surau juga. Lepas setengah orang dia jadi kelaziman, masuk kereta je, dia bukan tanya nak makan, dia tanya apa dulu? Dia tanya kita nak berhenti mana nak solat kan? Sebenarnya tanpa dia sedar, sebenarnya hati dia sudah ada pada amalan solat jemaah tu. Atau tidak kan? Kalau tengok masjid rasa sedap, seronok je. Dia macam tu. Ada ni, mesti ada punya perasaan ni. Saya yakin semua orang ada ni perasaan ni. Cuma kita tak suburkan. Kena suburkan perasaan tu supaya dia sampai kepada makrifat. Nampak? Dia sampai makrifat. Bila makrifat, tadi kita sedap dengan amalan. Kan? Sampai makrifat, kita kenal Allah. Tak sama rasa kenal Allah dengan rasa sedap dengan amalan, tak sama. Sekarang kalau kita sampai hakikat, kita sedap sembahyang, sedap. Sembahyang sedap Allah. Bila Allah bagi kita makrifat, sedap sembahyang tu dah bertukar sebab kita kenal Allah. Sedap tu lain lah. Sedap tu lain. Pasal kita buat sesuatu, pasal apa? Kalau dulu-dulu kan, kalau kita tengok mak ayah kita pun takut, tengok cikgu pun takut, sebab kita kenal cikgu kita macam mana. Cikgu dah tahu dah. Pasal apa kita kalang kabut lari? Kita tahu cikgu kita tu macam mana sikap dia, kita kenal dia.
Kan? Bila tengok ayah kata lah, jaga kamu. Ayah kamu balik kan tahulah, dengar bunyi motor, kita lari lah, siap mandi. Tahu kamu takut. Pasal apa? Pasal kita kenal ayah tu macam mana? Dia tak ada belas kasihan. Dia jangan dengar kat telinga dia, ni abang ni, ni ayahnya. Dia ni tak mandi lagi. Dia tak cakap banyak, nak ambil pop. Ada kita tahu dah. Bila kita tahu macam tu, dengar bunyi motor, kita beremah siap elok dah. Pasal apa? Pasal kenal ayah kita macam mana? Sekarang kan kebanyakan orang dia beramal, dia tak kenal Allah. Sebab tu dia tak kisah. Sebab tu amalan dia dapat ke tak dapat, dia tak kisah. Sebab dia tak kenal siapa yang bagi dia boleh beramal tu. Ni cerita jauh ni, cerita ni bab harta sebenarnya. Balik pada bab harta tadi, sebab tu orang ada harta dia susah nak sedekah. Sebab apa? Sebab dia tak kenal Allah. Kalau dia kenal Allah, dia tahu harta yang ada pada dia tu siapa bagi. Itu je. Bukan harta saja, ilmu siapa bagi? Allah. Harta siapa bagi? Allah. Pangkat siapa bagi? Allah. Semua Allah bagi. Mana ada kita punya? Siapa ada terdetik di hati dia kata dia punya, memang tak betul lah. Memang dah rosak lah akidah dia. Jadi orang dia tak boleh fikir yang ni kan. Dia kalau dapat dunia memang dia tenggelam terus. Dia tenggelam terus. Dia tenggelam dengan dunia tu pasal dia tak belajar. Sebab tu Allah ingatkan tadi, kalla saufa ta'lamun. Kan? Summa kalla saufa ta'lamun. Sampai Allah kata janganlah begitu. Jangan kamu macam tu. Jangan macam mana tu? Alhaakumut takasur. Pasal bab dunia ni orang berlumba-lumba dengan dunia. Orang tenggelam dengan dunia, orang rakus dengan dunia, orang tambak dengan dunia, orang sanggup berbunuh-bunuhan sebab dunia. Bila ni nak sedar? Hatta zurtumul maqabir. Yang kita terasa dengan ayat ni bila Allah ulang kat situ. Kalla saufa ta'lamun. Summa kalla saufa ta'lamun. Tak, kita tak jelas tu. Pasal maknanya bab dunia ni hampir Allah ingatkan macam tu. Dia memang menipu kita. Dia menipu kita. Sebab tu Nabi SAW kata, mana dunia ni? Dunia. Nabi tunjuk bangkai apa kan? Bangkai keldai ke bangkai mana? Ni dunia. Bangkai ni. Cuma hari tu kalau pandai ingat dulu sebelum ni kan, saya ada kupas bab dunia juga. Kena faham macam ni. Kita nampak bangkai rasa kita tak peduli dah. Sebenarnya kaedah kita, bangkai tu kita jadikan baja. Apa maksud dia? Maksudnya dunia ni bangkai, tapi kita jadikan dunia ni sebagai alat mendapat akhirat. Itu baru betul. Bukan makna bila kita kata bangkai kita tolak pergi ke orang. Kita ambil tapi kita gunakan dia sebab kita tahu bangkai, maka kita berhabis-habisan memperalatkan dia, mempergunakan dia untuk dapat akhirat. Bukan bila kita kata ni tolong buat ni projek, ada satu projek besar. Tak ni dunia saya tak, dunia saya tak mau, saya takut. Habis sapu dik musuh lah. Habis sapu musuh lah. Jangan lupa Khadijah tu, Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha tu, itu tak ada wanita boleh challenge lah kekayaan dia. Rasulullah SAW kahwin dengan dia, kemudian Rasulullah pun jalan ke perniagaan. Rasulullah sendiri sampai umur 39 tahun. 39 tahun, muda tu 39 tahun, masa tu kira muda. Tengah orang kata membara semangat. Waktu Rasulullah dia kira dah nak faham macam mana, kira apa, kebebasan keuangan lah, nak faham bahasa kita. Ada istilah tu, kebebasan keuangan ni. Apa, freedom ke? Apa ke? Tak tahu dia cakap apa kan? Ada istilah dalam ekonomi ni kan. Rasulullah kira sampai tahap kekayaan tu kira tak payah ni dah, memang income je. Maksudnya kalau kita nak faham tak nak buat apa kan, hai-hai dunia, macam mana cerita yang tu? Macam mana cerita yang tu? Semua kita nak belajar. Macam mana Rasulullah tunjuk? Rasulullah tunjuk, walaupun Rasulullah begitu keadaannya, macam mana keadaan kehidupan Rasulullah. Sederhana Rasulullah tu nak makan minum kan, kerana berhari-hari tak ada makan minum. Kadang-kadang rumah Rasulullah ni hanya ada kurma dengan air mentah. Cuma dalam satu hadis ni disebut, walaupun begitu, ada jiran-jiran tetangga yang hantar makanan kadang-kadang ada, tak ada tak apa. Maksudnya walaupun Rasulullah ada semua, tapi kehidupannya macam mana? Kehidupannya macam mana? Dia tidak bermewah-mewah, dia tidak membazir. Habis semua tu buat apa? Semua tu digunakan balik untuk agama. Waktu dalam kemuncak kekayaan tu, Rasulullah duduk naik kat bukit Gua Sur. Rasulullah tengok penduduk Mekah, siapa Rasulullah fikir? Rasulullah fikir tentang masalah dia, orang ni tak beriman lagi, nak kenalkan mereka kepada Allah. Penyakit-penyakit manusia ni, penyakit lahiriah hanya, penyakit rohaniah hanya.
Padahal kalau orang kira orang betul-betul kalau tenggelam dalam dunia tu, orang tak fikir pasal orang ni, janji aku enjoy sudah. Duduk fikir nak beli kereta apa, nak tambah sport rim mana, kan, nak tayang kereta kat mana, nak main motor kat mana, kan. Kacau je. Itu nak cerita bukan salah motor tu, bukan salah kereta tu, salah kita. Bukan salah motor hang pakai motor usaha mana, bukan ada masalah. Masalahnya kan kalau dibawa kepada Allah tak ada masalah. Ada je sekarang ramai je yang ride ni geng motor ni kan. Yang kalau tapi dia orang cerita kalau kat Singapura lagi ketara. Kalau pergi masjid parking motor besar-besar, bom datang. Duduk dah ngaji. Lagi balik. Buat okey, apa masalahnya? Yang masalahnya tak nampak masjid, itu masalah. Macam dulu kan, beberapa tahun sudah kan yang diorang nak selamatkan remaja dalam yang race ni, bukan dia bawa konvoi pergi ke Lumut. Lalah pergi masjid mandi dalam kolah masjid. Ingat satu kes tu. Pening. Sebab itu nak buat sesuatu dia kena ada ilmu. Yang pimpin tu pun kena ada ilmu. Kalau tak yang pimpin tak ada ilmu, boleh jadi ada satu budak tanya, hello bro, kita panas ni, kita terjun dalam kolah masjid ni boleh tak? Boleh je. Kacau lah. Dari kata boleh je. Mandi terkejut jemaah masjid. Bukan bawa daripada masjid nak didik dia, bawa ke masjid lagi trouble. Sebab tu kena bawa dengan ilmu. Tapi tengok keadaan lah kan, kalau dia tu jenis semayang pun tak lagi, cerita semayang je lah, jangan cerita lebih-lebih sangat. Dia tak faham. Sebab tu ilmu dia mesti package. Tauhid, fiqh, tasawuf ni mesti package. Baru dia pergi kepada bab tarikat, dia akan pergi hakikat, dia pergi makrifat. Ni jalan ni mesti ikut, baru dia jadi, baru boleh faham tentang dunia ni. Kalau tidak tak faham. Panjang lah cerita ni. Saya buat kesimpulan lah. Nak habis ni, kira habis ni. Bab ni habis. Yang bab 10 ni saya tak baca dah kot, sebab dia doa je. Baca sendiri saja doa. Yang bawah ni pun kira doa juga. Cuma saya nak buat kesimpulan. Macam mana kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menguruskan rumah tangga. Kan, hanya mengambil keperluan. Bahasa kita tu keperluan. Kalau nak dikupas-kupas lagi, maka dia jadi ilmu zuhud. Bila jadi ilmu zuhud, macam mana nak faham ilmu zuhud? Kena suluh dengan ilmu tasawuf. Macam mana nak faham adakah zuhud tu tak ada harta? Tak semestinya. Orang zuhud mungkin juga dia ada harta. Orang zuhud mungkin juga tak ada harta. Macam mana nak faham? Sebab zuhud tu ialah dunia di tangan, di hati jangan. Clear? Kan? Dia ada rumah besar, dia ada kereta besar, duit banyak, tapi tak masuk dalam hati dia. Apa tanda tak masuk dalam hati dia? Waktu semayang dia ada. Waktu keluar zakat, dia keluar zakat. Waktu orang memerlukan, dia boleh keluar duit. Dia tak ada apa-apa masalah. Mana dunia tu tak masuk. Tanda dunia masuk dalam diri manusia apa? Bila dia ada harta lebih sikit, waktu semayang dia tak nampak. Waktu gembira-gembira, seronok-seronok, dia nampak. Bila minta sumbangan untuk kebaikan apa sebagainya, kan, maka dia susah sikit nak keluar. Tapi kalau untuk benda-benda yang enjoy ni boleh je. Maksudnya apa? Dia dah tenggelam dalam dunia, dia tak perasan. Itu kaedah tu nak faham. Jadi ada yang sampai ada perkara yang apa ni, yang kita ada tidak menafikan kecintaan kita kepada dunia, yang saya sebut awal tadi. Contohnya zaman sekarang kan, sebab dia keperluan. Contoh, kalau rumah kita ada mesin basuh, takkan nak menafikan zuhud, tak ada masalah. Takkan kita nak tolak mesin basuh sebab kita kata ni dunia, kita nak basuh dengan tangan. Tak boleh. Itu dia tak faham ilmu. Takkan dia nak beli ikan hari-hari, tak nak guna peti ais. Kalau ada peti ais, mungkin dia boleh 2 hari sekali ke 3 hari sekali kan. Contoh dia pergi kedai, contoh lah. Senang dia nak simpan barang. Dia tak nak guna, dia kata semua kita guna macam dulu-dulu, dia kata. Silakanlah. Tapi maksudnya dia nak buat tu boleh, tapi pada dia seorang lah. Jangan dia faham ke orang macam tu lah. Dulu rumah dia ada bangku, dia buang bangku. Bila orang tanya kenapa buang bangku, ini tak lah, kita duduk bawah je. Duduk atas bangku ni tidak sunnah. Kacau lah kita. Memang tidak sunnah. Habis nak kata apa, ini harus. Dia tidak sunnah tapi harus. Mana harus boleh buat tak? Boleh je buat. Harus ni tidak berdosa, tidak berpahala. Apa kerja kita nak buat pada benda harus? Jadikan benda harus ni jadi ibadah. Bangku ni harus, meja ni harus, mikrofon ni harus.
Ha. Itu masalah. Ha. Dia kita pegang kita lah kan. Kita dalam mazhab kita senang. Setiap benda yang baik itu bid'ah lah kan. Walaupun dia bid'ah hasanah, tak ada masalah apa. Kau nak kira kan dalam masjid ni pun banyak je bid'ah. Dan surau ni. Ni bid'ah ni. Ni bid'ah ni. Ni bid'ah ni. Baju saya pakai ni bid'ah. Kan? Betul tak? Kipas, aircon, kapet. Ini alat media kita ni. Quran bukan zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tak dibukukan lagi. Dikumpulkan Quran ni zaman Sayyidina Abu Bakar. Dikomplitkan sempurna zaman Sayyidina Uthman. Tu dia kita panggil Quran Uthmani. Bid'ah tu, jangan pakai Quran. Hafal je. Guna suhuf-suhuf je. Kan? Datang penuh unta depan ni. Tak pakai kereta. Pasal bid'ah. Tak, saya bukan nak ni kan, tapi kadang geram juga. Pasal semua baik berat lah. Berat banyak. Sebab tu kena kita ni, dia senang. Sekarang ni pegang macam ni. Kita di Malaysia ni, tauhid kita Asy'ariyah dah selesai. Atau Maturidiyah. Fiqh kita Malaysia ni mazhab Syafi'i. Dengan beraihkan juga mazhab yang lain kan. Tak ada masalah, tapi kita adabnya mazhab Syafi'i. Lepas tu dia orang suka mempertikaikan ni. Kalau mazhab Syafi'i, kalau waktu bayar zakat tu bawa lah beras banyak-banyak dia kata. Sebab memang mazhab Syafi'i beras. Kan kita nak faham macam ni. Memang mazhab Syafi'i bawa beras terus. Tapi kita meraihkan mazhab yang lain tu untuk memudahkan kita. Maka kita menggantikan duit kita tu menggantikan beras. Sebab kita sebut gitu kan. Ni duit zakat fitrah pada aku tu menggantikan beras. Boleh pula dia kata. Memanglah boleh. Pasal kita nak melihat kalau sesuatu tu dia memudahkan kita boleh je ambil. Bukan bermakna suka hati. Hari ni kita ikut sana, hari ni ikut sini. Hari ni aku nak ikut mazhab ni, pegang bini, tak apa. Besok aku tak nak dah. Mana boleh macam tu? Kerana kat Malaysia ni bermazhab Syafi'i. Selesai. Kemudian tasawuf kita sama ada kita Imam Ghazali, Imam Yazid, Syekh Junaid, macam tu. Senang, selamatlah kita ikut jalan tu, selamat. Tak usah duk serabut. Kalau awal dia tidak akan macam ayat tadi kan, yang Ar-Rahman 'ala al-'arsy-istawa tu, dia tidak akan cerita yang tu panjang-panjang lebar. Sebab golongan salah betul ni, dia tengok aja, dia tak cakap apa. Sekarang ni dia bawa benda tu bukan, dia mengaku macam tu tapi cara hidup dia tak macam tu. Jadi masalah tu. Allahu a'lam kan. Tu. Jadi habislah itu sebenarnya dua peringkat ni je. Yang bawah ni, yang bawah ni siapa yang ada kitab tu kan. Saya baca kan, maksudnya pengarang ni Imam Ghazali ni, dia bagi kita doa ni, ya Allah tetapkanlah kami di atas jalan istiqamah. Tapi boleh jadi huraikan, tapi tak apalah kot kan, jadi panjang lagi. Lindungilah kami di dunia dari perkara yang mendatangkan penyesalan di akhirat. Ringankanlah bebanan kami, kurniakanlah kami kehidupan orang-orang yang soleh, hindarkanlah kami dari segala kejahatan, jauhkanlah kami, ibu bapa kami, guru-guru kami daripada azab neraka. Dengan rahmat-Mu wahai yang maha perkasa, maha pengampun, wahai yang maha pemurah, maha pelindung, maha pengasih, maha berkuasa, ya Allah, ya Rahim, ya Arhamar Rahimin, wahai yang maha awal dan yang maha akhir, wahai yang memiliki kekuatan mutlak, wahai yang maha pengasih ke atas orang-orang miskin, yang maha pengasih lagi maha penyayang, tiada Tuhan melainkan Engkau, maha suci Engkau, sesungguhnya aku tergolong dalam golongan orang yang zalim. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarga dan sahabat baginda, walhamdulillah rabbil alamin. Jadi yang bab 10 ni tasni kalimah doa saja. Ada dulu setengah tempat saya hurai juga doa ni pun tapi ingat tak payah kot. Jadi dengan ni tamatlah. Peringatan Imam Ghazali ni sebenarnya kitab asal dia ialah Ayyuhal Walad. Kitab nama lain yang sebelum ni ialah Ayyuhal Walad. Ayyuhal Walad ni saya kalau ijazah mengajinya daripada Ustaz Iqbal lah saya ambil sekali. Lepas tu banyak kitab-kitab Ayyuhal Walad ni
kalau setengah ada yang baru kita tengok kan, di belakangnya ada ijazah yang diberikan oleh almarhum Syekh Fahmi Zamzam. Mudah-mudahan Allah terimalah amal kita, dan semoga Allah mengampunkan segala kesalahan dan kesilapan saya sewaktu saya kira bawa kitab ni lah, insya-Allah. Jadi saya pulangkan balik pada pihak surau lah. Mana dah habis lah, pengajian saya habis lah. Kalau nak saya bawa kitab lain, beritahulah. Kalau tak pun tak ada masalah. Tapi kalau nak buat kitab lain pun, saya ingat kalau lah nak kan, saya buat bab tasawuf lah. Satu kitab lain namanya tasawuf je. Dia fokus, dia bawa satu-satu bab-bab tu. Apa-apa pun maklumkan saya balik, nanti kita buat persediaan ke macam mana nak beli kita. Allah terima amal kita, jadi penebus diri kita di akhirat. Alhamdulillah lah, kira habis. Ada kat setengah tempat kita pergi-pergi kan, sebab PKP tu tinggal duduk satu muka lagi tak habis. Macam tak habis tergantung. Macam ni alhamdulillah, rezeki lah kan? Mudah-mudahan subhanallah wa bihamdi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata wad da'imata fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma 'afina fil bala'i dunya 'azabil khabri 'azabil akhirah. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik wa 'ala ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Ampun maaf.